Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4, subjek falsafah dan isu semasa akan membentangkan sebuah tajuk, iaitu faktor penyebab stres, kemurungan dan anxiety di kalangan pekerja di Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan barisan ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Ashraf, Muhammad Afifi, Syafi, dan saya sendiri, Syarul Nizam, Umi Sakinah, Siti Nur Najihah, Hafizah, Nurul Hidayah, Kartini, Famiza dan Nur Najla Amirah. Baik, dalam kami 10 orang ni, kami letak 5 orang buat infografik dan 5 orang lagi akan terlibat dalam pembikinan video presentation. Baik, sebagai permulaannya, kita nak tengok definisi dulu. Apa itu kemurungan, apa itu stres dan anxiety. Baik, kemurungan dia bermaksud gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih, letih, tak ada tenaga, cepat marah, hilang minat dalam aktiviti seharian, dan situasi ini boleh menyebabkan boleh berlarutan sampai lebih daripada 2 minggu. Stres pula iaitu tekanan, iaitu seseorang itu dia mengalami ketidakstabilan, sama ada dari segi fizikal dan mentalnya, dan ianya berkaitan juga dengan cara hidup dan juga bebanan yang ditimpanya. Anxiety ini keadaan di mana seorang yang berada dalam ketakutan ataupun bimbang yang melampau kan. Dia bimbang yang sangat melampau walaupun tak ada rangsangan yang khusus, sehingga pelbagai peristiwa menjadi sebab timbulnya rasa cemas dan takut. Ada apa, peristiwa apa pun dia jadi cepat takut, dia jadi bimbang, melampau kan. Kita tengok tu, yang ni pelik kan, macam tu lebih kurang. Melampau dia punya kebimbangan dia punya bimbang tu, kita pun bimbang. Dia punya kebimbangan tu sampai kita pun bimbang. Okey, apa punca dia? Kalau kemurungan ni, punca dia boleh juga dia jadi macam keturunan lah, ataupun ada sejarah kemurungan dalam keluarga. Ubatan yang diambil kan, tu pun boleh jadi punca, boleh jadi punca dia juga. Ubat seperti diabetes, ubat jantung, ubat Parkinson. Lepas tu trauma serta perubahan hidup, dalam perubahan besar dalam hidup, macam dia hilang ahli keluarga dia kan, dia jadi trauma, dia jadi murung sepanjang hayat. Kemudian dan juga bully cyber kan, ataupun dia terlibat orang dalam media sosial lah, penggunaan media sosial. Lepas tu dalam tu pula ada bully cyber, tak kira lah apa-apa bentuk pun kan. Orang kecam dia, dia buat video orang kecam dia apa-apa, lepas tu dia akan jadi murung lah. Kemudian stres ni dia biasanya berkaitan dengan kerja lah kan. Bebanan kerja dia banyak sangat, bagi bos pun bagi tugasan yang tak kena dengan dia kan. Bukan tak kena, dia bagi tugasan tu di luar kemahiran dia kan. Gaji sikit lah, tapi nak suruh buat kerja macam dengan gaji tinggi kan, payah dia jadi stres kan. Sebab syarikat dia nak apa, dia nak cut cost dia, dia suruh buat kerja hak susah pun dia suruh orang pangkat rendah ni buat. Baik, lepas tu budaya negatif kan, budaya negatif dalam persekitaran kerja dan juga organisasi kan. Ataupun bekerja dengan lebih masa dan kekurangan aktiviti riadah dan santai. Hidup dia kerja-kerja lah, kerja tak habis-habis kan. Jadi hal tu pun boleh menyebabkan dia stres kan, sampai tak ada langsung aktiviti santai dengan riadah ni pun payah lah. Baik, kemudian anxiety ni dia keadaan persekitaran yang memberikan tekanan,
dan dia mengalami stres. Dia saling berkait lah. Dia berkait dengan stres tadi, dia boleh jadi kepada anxiety. Lepas tu dia ada juga faktor genetik ataupun percanggahan hormon dan signal elektrik dalam tindak balas disebabkan bahan terlarang seperti dadah dan alkohol. Dia ambil dadah, dia banyak ambil alkohol pun boleh jadi faktor penyebab. Baik, kemudiannya kesan dia. Kesan ni kemurungan dengan stres ni kesan dia hampir sama lah. Dia ada kesan fisiologi dan juga kesan psikologi dan juga satu lagi kesan terhadap tingkah laku. Dan kemurungan dan stresnya dia akan bagi kesan yang lebih kurang sama. Antaranya adalah degupan jantung menjadi kuat, dia cepat penat, lari sikit pun penat dah, tak sampai 1 kilo. Lepas tu dia kurang sihat, dia insomnia, kemudian sakit kepala. Itu kesan daripada fisiologi dia. Dari segi psikologi dia pula, dia sentiasa berfikir, bukan macam mana, kerap memikirkan hal yang menyebabkan diri akan terasa rendah dan kecil berbanding orang lain. Dia sentiasa rasa dia tu rendah diri. Dia kalau nak kata rendah diri ni sifat bagus juga, cumanya dia bukannya rendah diri, dia macam dia rasa dia tu macam tak berguna. Senang cerita kan, dia ni lagi berguna, aku kurang berguna lah. Lebih kurang macam tu lah. Dan kemudian dia kerap bimbang tentang masa depan. Lepas tu dia susah nak bagi tumpuan terhadap benda yang dia buat. Lepas tu kalau dia buat pun dia takut gagal ataupun takut salah. Lepas tu dia ni cepat lupa. Itu kesan dari segi psikologi dia. Kemudian dia cepat tersinggung. Orang kata mudah koyak lah, kalau bahasa orang ni mudah koyak, cepat tersinggung terhadap orang lain, ataupun cepat terasa hati lah. Orang cakap benda simple je, tapi dia jadi macam terasa hati. Kemudian kesan terhadap tingkah laku. Tingkah laku individu yang punya stres dan kemurungan sangat berbeza dengan individu yang tahap stres dan kemurungannya masih mampu lagi dikawal. Kalau dia dah tak boleh nak kawal, kita boleh nampak lah, antaranya dia hilang selera makan. Makan pun tak lalu, tidur tak lena. Lepas tu selalu menangis tanpa sebab. Nada suara kedengaran gementar, cakap pun ketak-ketak kan. Getap gigi ni macam bunyi gigi tu lah kan. Kita dengar dia cakap pun macam bunyi gigi. Bersikap agresif, ni bahaya ni, ni bahaya. Kemudian dia akan mengambil alkohol ataupun dadah untuk bagi dia tenang. Lepas tu dia kerap merokok. Baik, anxiety pula kesan dia adalah dia fikiran dia mudah bercelaru kan. Dia kerap peluh, mulut kering, degupan jantung dia pun laju macam tadi kan. Nafas kuat kan. Lepas tu dia suka was-was atau ragu-ragu yang keterlaluan. Was-was dia ragu-ragu yang keterlaluan ni, dia buat dah pun dia rasa macam dia tak buat lagi kan. Lebih kurang macam tu. Kemudian dia terlalu takut. Takut ni takut sampai kita pun nak takut juga tengok dia punya takut tu kan. Lepas tu senang panik, gementar, mudah marah kan, tak terkawal, banyak fikir, banyak termenung lah, banyak berfikir kan. Masalah tidur dan insomnia. Kemudian kulit dia menjadi kemerahan. Baik, kita dapat lihat antara kesan kemurungan, stres dan anxiety boleh dikatakan dekat nak sama di bawah ni. Satu gangguan emosi yang berbeza tapi kesan dia hampir sama. Simptom, tapi dia tengoklah tahap-tahap orang yang kena benda ni lah. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi untuk perbincangan seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, ahli kumpulan saya yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, saya Kartini Fahmiza binti Muhammad Syazali, nombor matrik 283190. Saya akan menerangkan penyelesaian isu kemurungan stres dan anxiety. Dari aspek rohani, menurut Islam, kita tidak menolak teori bahawa seseorang itu mendapat sesuatu penyakit psikiatri seperti kemurungan, stres dan anxiety adalah disebabkan pelbagai faktor. Ini termasuklah seperti keturunan, cara didikan oleh ibu bapa, faktor personaliti, kelemahan iman dan kurang beribadat serta bencana hidup yang turut menyumbang kepada seseorang itu untuk mendapat penyakit psikiatri tersebut. Rawatan penyelesaian untuk mengubati penyakit kemurungan, stres dan anxiety dalam Islam. Aspek biologi termasuklah menerima dan memakan ubat yang dicadangkan oleh doktor secara berterusan agar risiko penyakit berulang dapat dicegah. Aspek psikososial adalah kaedah kaunseling, penerangan tentang penyakit dan kepentingan ubat-ubatan. Di samping itu, elemen agama spiritual seperti mendekatkan diri dengan Allah, rawatan melalui doa berpandukan ayat Al-Quran, terapi bacaan Al-Quran untuk penyakit panik, terapi sujud dalam solat serta kaunseling menggunakan nas-nas ajaran hadis, sunnah dan tasawuf dapat membantu menyucikan hati. Manakala dari aspek jasmani dan intelek, tips penjagaan kesihatan dan mencegah dari kemurungan stres dan anxiety antaranya ialah ketahui fakta kebiasaannya otak mudah tertekan dan terganggu apabila menghadapi situasi yang tidak diketahui dan tak pasti seperti COVID-19, gangguan perasaan dan sebagainya. Fakta diperlukan supaya otak boleh merancang, bersedia dan menyelesaikan masalah, namun perlulah merujuk sumber yang dipercayai serta tepat. Tumpu kepada maklumat yang ingin diketahui untuk tindakan berikutnya. Atasi pemikiran negatif dengan memperoleh maklumat tepat untuk melakukan aktiviti berfaedah. Buat senarai tugas kerana tindakan ini mampu membuatkan rasa lebih bertenaga dan selamat. Rutin cara terbaik untuk kekal tenang dan berfokus ialah mengekalkan rutin harian seperti bersenam, makan, membaca buku dan tidur. Aktiviti ini dapat mengelakkan kebosanan, keresahan dan berfikir secara berlebihan. Menapis maklumat, pilih maklumat yang berkualiti dan diperlukan saja bagi mengelakkan terdedah kepada maklumat tidak tepat yang akhirnya mengganggu emosi. Hubungan sosial, memperkukuhkan hubungan sosial dengan ahli keluarga dan rakan kerana ia dapat mengurangkan tekanan sekaligus meningkatkan tahap kesihatan. Hubungan ini boleh dipereratkan menerusi panggilan telefon dan komunikasi menggunakan internet. Badan dan minda sihat, tidur mencukupi, diet yang sihat dan senaman adalah penting untuk menguatkan sistem imun badan bagi menghalang tekanan dan gangguan kebimbangan. Yang terakhir, ketenangan. Melaksanakan aktiviti yang memberikan ketenangan sama ada menerusi senaman pernafasan, mendengar muzik, memasak, berkebun atau sebagainya kerana dapat mengurangkan tekanan serta berasa lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Ibrahim, matrix number 283530. Saya akan menerangkan 10 kaedah atau 10 B: bertenang, bernafas dengan dalam, berkata-kata positif, beribadat, bercakap dengan seseorang, berurut, berehat dan mendengar muzik, beriadah, bersenam, berfikiran positif. Tanda-tanda untuk mengetahui seseorang itu mengalami stres, kemurungan atau anxiety adalah stres secara fizikal, sering mengalami kering mulut, kerap berasa sakit kepala, mudah letih dan lenguh badan, sukar tidur, jantung berdebar-debar, mual dan cirit-birit. Secara psikologi pula, merasa rendah diri, sedih dan menangis berlebihan, merasa sangat gelisah, kurang daya tumpuan, cepat marah terhadap isu kecil, takut gagal dan mudah lupa. Kemurungan pula secara fizikal, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau tidur berlebihan, mudah cemas atau fobia, hilang selera makan dan penurunan berat badan. Cepat rasa letih dan tidak bertenaga, gangguan penghadaman. Secara psikologi pula, kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan.
rasa lebih baik mati. Kadang-kala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa diri tidak berguna, perasaan pesimistik dan mudah putus asa. Anxiety pula secara fizikal, bimbang sepanjang masa, merasa letih yang luar biasa, keresahan yang berlebihan, sukar tidur, ketegangan otot. Psikologi pula, nervous breakdown, tiba-tiba marah, mengamuk dan menjerit. Hanya fokus pada komen negatif, terlalu obsesif terhadap kesempurnaan, panic attack dan trauma. Ini pula adalah tahap dan jenis kemurungan, stres dan anxiety. Terdapat 5 tahap kemurungan iaitu gangguan depresi utama atau Major Depressive Disorder. Kedua, gangguan depresi berterusan atau Persistent Depressive Disorder. Ketiga, gangguan bipolar atau Bipolar Disorder. Keempat, kemurungan selepas bersalin atau Postpartum Depression. Kelima, kemurungan psikotik atau Psychotic Depression. 3 tahap stres iaitu pertama, stres akut atau acute stress. Kedua, episodic stress. Ketiga, chronic stress. 5 tahap anxiety. Pertama, gangguan kecemasan umum, generalized anxiety disorder. Kedua, fobia. Ketiga, gangguan kecemasan sosial. Keempat, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Kelima, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Bashar bin Ali Bashar, nama metrik 283545. Saya akan menerangkan mengenai rawatan untuk kemurungan dan anxiety dan juga stres. Penyakit kemurungan dan anxiety boleh dirawat. Lebih 80% daripada pesakit dapat disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan yang teratur dan intensif melalui kaedah berikut. Yang pertama, penggunaan ubat anti-depression. 2. Terapi elektrokonvulsif ataupun ECT. Ketiga, psikoterapi. Dan keempat, kaunseling. Bagi rawatan stres, ianya dapat dirawat dengan kaedah bagaimana kita mengawal stres. Kerana stres ini dihadapi oleh semua manusia mengikut tahap tertentu sama ada ataupun teruk. Hanya orang gila saja yang tidak mempunyai stres langsung. Kaedah pengawalan stres adalah seperti berikut. Bertenang, bernafas dengan dalam, berkata relaxlah, beribadat, bercakap dengan seseorang, berurut, berehat dan mendengar muzik, beredar, bersenam dan berfikiran positif. Tentang kemurungan anxiety dan stres. Salah satunya, ianya tidak boleh dirawat. Ianya tidak perlu dirawat dan boleh hilang dengan sendirinya. Ianya sesuatu yang memalukan dan ianya petunjuk seseorang yang mempunyai karakter yang lemah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafifi bin Muhammad Janas, nombor metrik 283-224. Bagi subjek ini, saya dan rakan-rakan telah membina satu platform melalui Google Form untuk menjalankan satu soal selidik, dan kajian yang kami jalankan ini adalah bertujuan untuk melihat faktor penyebab stres, kemurungan dan anxiety di kalangan pekerja berdasarkan demografi iaitu jantina, umur, sektor perkhidmatan, tempoh perkhidmatan, bidang pekerjaan dan jumlah pendapatan. Kami telah menjalankan kajian secara rawak ke atas 103 orang responden yang bekerja dalam pelbagai sektor, dan hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap stres, kemurungan dan anxiety yang sederhana. Kesimpulan, stres adalah sebahagian daripada kehidupan setiap individu. Semua lapisan tidak mengira usia berisiko untuk mengalami stres. Cuma yang membezakannya ialah mereka mengetahui atau tidak tentang kehadirannya
di dalam kehidupan mereka. Adalah kurang bijaksana sekiranya seorang individu yang mengalami stres pada peringkat awal tidak dapat mengawalnya atau membiarkannya saja. Terima kasih.